Syam Jalil menuduh kerajaan Malaysia telah menggunakan duit KWSP tuan-tuan menggunakan duit KWSP untuk menaikkan nilai ringgit. Bila ringgit jatuh, macam-macam yang diperkatakan oleh beliau, macam-macam yang dituduh oleh puak-puak Perikatan Nasional. Dan bila ringgit kembali nak mengukuh ni pula, mereka membuat fitnah mengatakan bahawa kita menggunakan duit KWSP dan sebagainya, menggunakan aset KWSP dan sebagainya untuk membeli ringgit. Ini satu fitnah dan hari ini telah disahkan oleh saudara isu politik kepada Datuk Seri Anwar di Kementerian Kewangan, saudara Kamil Munir, yang mengatakan bahawa tidak ada sebarang penggunaan duit ataupun aset KWSP yang telah pun digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit. Saya pun heran macam mana orang yang pernah bekerja dengan Datuk Seri Najib ni, yang mengaku dirinya pakar ekonomi, boleh mengeluarkan satu fitnah yang sedemikian rupa. Dia tahu kalau setakat nak membeli saham dan sebagainya, tak menggunakan dana mereka, menggunakan sumber kewangan mereka untuk melabur dalam pembelian saham. Contohnya macam pembelian saham Lebuhraya Utara Selatan yang dia punya timbal balil, timbal balas, boleh membantu KWSP untuk meraih dividen yang lebih tinggi diberikan kepada pencarum-pencarum KWSP. Tetapi hakikat dan realitinya tidak ada penggunaan duit KWSP yang digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit dengan membeli ringgit seperti mana yang difitnah oleh saudara Syam Jalil. Untuk makluman tuan-tuan, sama jugalah dulu zaman Datuk Seri Najib. Kita bila kejatuhan nilai ringgit penghujung 2016 kerana Trump menjanjikan akan menaikkan interest rate di Amerika, dia menang penghujung Disember 2016, mata wang kita jatuh dengan teruknya sekali. Tetapi pada Januari hinggalah kita pada Mei 2018 nilai ringgit mengukuh, bukan kerana kita menggunakan duit KWSP dan sebagainya untuk membeli ringgit itu sendiri, tetapi lebih kepada bermulanya foreign direct investment masuk. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, Datuk Seri Anwar telah pergi ke banyak negara dan telah menyaksikan tanda tangan perjanjian, memorandum of understanding dan sebagainya di antara pelabur-pelabur dengan syarikat-syarikat tempatan Malaysia di luar negara, baik di UAE, di baru ni beliau di Jerman, begitu juga beliau berada di Melbourne sebelum tu, dan banyak negara tuan-tuan. Dan benda ni bukan sekelip mata terus masuk, saudara. Pelaburan ni dia makan masa, dan Alhamdulillah kalau kita lihat tahun ni je kita dah ada 329 bilion pelaburan yang telah diluluskan. Dan ini sudah pasti tidak masuk serentak. Kalau masuk serentak tuan-tuan, sudah pastilah nilai ringgit akan mencanak naik. Kerana bila mereka masuk, mereka kena tukar kepada nilai ringgit. Demand untuk ringgit akan meningkat dan ini akan mengukuhkan nilai ringgit. Tetapi kita lihat pengukuhan hari ini disebabkan foreign direct investment yang telah pun diusahakan oleh PMX, oleh Tengku Zafrul dan dibantu oleh Datuk Seri Muhammad Hassan, telah mula menampakkan kemasukan ke dalam negara kita. Dan foreign direct investment ataupun pelaburan langsung asing ini yang telah membantu untuk mengukuhkan nilai ringgit. Bukan seperti cerita dongeng yang diceritakan oleh Syam Jalil, yang hari ini sudah menjadi kawan rapat kepada Khairuddin Botok ni, apa nama dia tuan-tuan, Khairuddin Abu Hassan. So, itulah dia keadaan yang sebenar, saudara. Janganlah kita dengar lagi cerita-cerita dongeng daripada juak-juak Mahathir ni. Kerana mereka ni tidak akan rasa selesa, mereka ni tidak akan rasa senang selagi mereka gagal
untuk menggantikan kerajaan hari ini dengan kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin ataupun Mahathir Mohamad. Selagi dua orang ni tak dapat jadi Perdana Menteri balik, selagi itulah hantu-hantu raya ni saudara akan berkeliaran, akan merapu, beroyan tak tentu pasal dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya orang yang mempunyai pemikiran yang waras dan mengaku mempunyai pelajaran yang tinggi boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan bodoh begini, tuan-tuan. Okey, kawan-kawan di studio menanti. Saudara Azrul, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Tok, kita teruskan dengan soalan seterusnya, Tok. Okey. Ada dakwaan dalam podcast Keluar Sekejap di mana Dr. Sam mendakwa kerajaan Anwar Ibrahim ini gagal. Pertama sekali, saya nak beritahu Dr. Sam tolong cermin diri sendiri sebelum dia mengatakan bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni gagal. Sebagai seorang yang pernah menjadi pensyarah, ada PhD, sepatutnya setiap kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau perlu bersandarkan kepada fakta. Kan? Beliau tak boleh simply kata kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni gagal tanpa memberikan apa bukti kegagalan ni. Dia tak ada nyatakan langsung. Saya tengok podcast ni, langsung tak ada dia sebut gagal kerana 1, 2, 3, 4. Jadi saya membuat andaian, kan? Mungkin Dr. Sam berpandangan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni gagal pertama sekali kerana sehingga hari ini saya tak dengar lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan sebarang tanah kepada NGO yang dikendalikan oleh Datin Seri Wan Azizah seperti mana yang Dr. Sam berjaya lakukan di Terengganu. Tanah yang dulu zaman Haji Hadi dijual kepada Koperasi Insaf, nilai tanah 29.3 juta ringgit, dijual kepada Koperasi Insaf hanya RM550,000. RM550,000. Bila UMNO ambil alih kerajaan negeri Terengganu, kita beli balik dengan harga 6 juta lebih. Koperasi Insaf untung, koperasi yang ada pengaruh PAS di dalamnya, untung 6 juta lebih. Kemudian datang Dr. Samsuri, dia jual kepada NGO Khairun Nisa, iaitu NGO yang dipimpin oleh isteri beliau sendiri. Ini kegagalan Datuk Seri Anwar kerana dia tak buat seperti mana yang Samsuri buat. Ataupun mungkin Samsuri memaksudkan dia sepatutnya buat tanah yang berukuran 70 ekar. Sepatutnya dia jual kepada pihak yang ada kaitan dengan PAS dengan harga RM1,000 satu ekar. Nilai tanah 11.4 juta ringgit, tapi jual dengan harga hanya RM70,000. 70 ekar. Satu ekar RM1. Kalau nak kata PMX gagal berbuat demikian, yang itu dia label PMX sebagai gagal, saya rasa betul jugalah. Yang kedua, saya juga percaya kemungkinan besar beliau merasakan bahawa PMX gagal. Kerana bila negara dilanda musibah, tak kira di mana PMX berada, beliau akan balik ke tanah air. Beliau akan balik ke tanah air dan cuba menyelesaikan masalah rakyat. Macam baru ni dia pergi ke Kelantan dan sebagainya. Bila musim banjir, daripada luar negara dia balik untuk memastikan. Tetapi ini kita tak nampak berlaku bila mana sahabat kita Dr. Sam berada di Auckland. Ketika sebelum dia pergi, dia dah nampak dah rakyat dia sudah pun di tempat di pusat penempatan banjir. Tapi bila dia berada di Auckland, dia diberitahu bahawa ada di antara rakyatnya sudah mati, meninggal dunia akibat daripada banjir. Kita lihat Dr. Sam langsung tidak memendekkan percutian beliau. Beliau habiskan 11 hari di Auckland. Kalau dia kata PMX gagal untuk meneruskan percutian di luar negara ketika negara dilanda musibah banjir dan sebagainya, mungkinlah itu mungkin dianggap sebagai satu kegagalan. Jadi saya nak beritahu dengan Dr. Samsuri inilah sebagai seorang yang berpelajaran, bukan kecil anak, tuan-tuan. Dr. Samsuri ni belajar tinggi. Kalau nak cakap tu biarlah menampakkan
sikap profesional beliau. Tolong nyatakan di mana letaknya kegagalan. Kalau nak dikira dari segi indeks prestasi ekonomi di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar, semua dalam keadaan baik. Kadar inflasi kita 1.5. Kalau nak ikut zaman kegelapan Tan Sri Muhyiddin, kan, yang mana Dr. Sam ni antara penggerak utama kerjasama di bawah Perikatan Nasional. Beliau, Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin, antara penggerak utama yang telah menghasut Haji Hadi untuk bersama dengan Muhyiddin dan mengkhianati UMNO. Kita belum lupa lagi benda ni. Tetapi apa berlaku ketika zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin? Kita lihat rakyat Malaysia berada dalam zaman kegelapan. Rakyat Malaysia sengsara, terpaksa merayu supaya duit KWSP boleh dikeluarkan. Rakyat Malaysia berapa kali minta duit KWSP dikeluarkan. Kerana pada ketika itu demi untuk memastikan mereka terus kekal berkuasa, terus dapat menyalurkan royalti minyak ke negeri Terengganu, kita lihat mereka tutup mata terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Muhyiddin. Mereka lihat bagaimana demokrasi dihancurkan, dilacurkan oleh Muhyiddin Yassin, tanpa memikirkan akibat daripada lockdown yang dia lakukan, darurat yang dia lakukan. Ramai rakyat yang hilang punca pekerjaan, ramai rakyat yang tidak boleh bekerja, ramai syarikat yang gulung tikar, ramai yang dibuang kerja. Akhirnya mereka merayu supaya duit KWSP dikeluarkan. Itu pun sekejap buka, sekejap tutup sektor ekonomi. Last kali duit KWSP pun habis, modal berniaga pun langsai, semua pinjaman pun langsai. Last kali pinjam along. Akhirnya ramai yang mengambil keputusan untuk bunuh diri kerana tak tahan kena kejar dengan along. Ini semua berlaku zaman zaman gagal, kerajaan gagal pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diagung-agungkan oleh Dr. Sam.